Sebenarnya siapa yang tak setia sekarang? Pertamanya tak setia kepada Hifzuddin. Yang keduanya tak setia apabila membiarkan penderhakan ini berleluasa. Ini hal berkenaan dengan Nilofa tak ikut SOP ketika perkahwinan. IGP pun nak bercakap tentang hal Nilofa tak patuhi ini. What about penderhakaan yang kita dah report? Penderhakaan untuk buang raja, ubah negara kita menjadi negara republik by 2030. Kita dah report, dah nak masuk 3 tahun dah kita report. Tak investigate dan dia tak pernah tengok pun perkara ini. So siapa ni? Who's this Hamid Bador di IGP ni? Macam mana kalau kita nak reset negara kita kalau orang yang pemikiran kepala macam ni masih kekal menjadi ketua polis negara? Ini saya pertikaikan ni, saya ada asas. Kenapa? Kerana dia tak peduli kepada penderhakaan yang berlaku ni, tetapi dia peduli kepada perkara-perkara kecil. Perkara-perkara remeh-temeh macam ni dia nak ambil kira. Perkara berkenaan dengan tak patuhi SOP ni you bagi kepada you punya OCPD pun tak apa. OCCI pun dah okey. Ini you IGP nak pergi bercakap tentang hal berkaitan dengan tak patuhi kepada SOP COVID-19, tapi you membiarkan hal berkaitan dengan penderhakaan ini terus berlaku. Ini menjadi persoalan kita, menjadi cabaran kepada kita bagaimana untuk nak melakukan reset, agenda reset ini. Kesimpulannya, pertamanya we must equip ourselves dalam hati sanubari kita. Kepatuhan kita kepada sumpah kita, lafaz wallahi wa billahi wa tallahi, untuk memelihara agama Islam. Sumpah Hifzuddin. I think we should start from now untuk mengenengahkan sebenarnya sumpah Hifzuddin ini adalah constitutional obligation on us. Constitutional obligation untuk reset, memelihara agama dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam keselamatan, dalam alam sekitar, dalam perniagaan, dalam sistem perniagaan kita, dalam sosial kita, struktur sosial kita, mestilah semuanya ke arah Hifzuddin, memelihara agama. Ini adalah constitutional obligation. It's not just kedaulatan undang-undang, tetapi juga Hifzuddin. Ini perlu jelas. Dan yang keduanya ialah melihat fokus kepada ancaman-ancaman. Ancaman kepada Hifzuddin. Kita tak boleh lantik orang yang ada pemikiran Islamofobia untuk duduk dalam pentadbiran kerajaan. It's against the law, it's against the constitution. Orang ni anti-Islam. Orang ni Islamofobik. Orang-orang macam ni diberi ruang. Ini pun satu hal di kalangan orang Islam lagi. You bagi peluang dan ruang kepada pihak-pihak yang anti kepada Islam. Orang-orang yang takut, Islamofobia ni takut kepada Islam. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, asas yang kita perlu perhatikan. Wallahu a'lam bishawab.